Aku tak tahu berapa kali aku feature AS Roma di dalam ejen permang aku sepanjang 3 musim bola itu live ni, tetapi aku tak peduli. Aku nak feature juga Daniel De Rossi dan juga AS Roma di dalam perbincangan ejen permangku minggu ini kerana it's a wonderful job being done by Daniel De Rossi. Ada vibe Ole Gunnar Solskjaer sikit, a club legend returning, taking over from Jose Mourinho. Dan ada new managers bounce. Dan ini aku ingatkan dalam 2-3 perlawanan pertama tu, sebab aku dah kenal skuad Roma musim ini. Aku tengok prestasi mereka, aku tengok apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan di atas padang. Dan kadang-kadang kita lupa ini semua pemain-pemain bertaraf dunia kan, yang berada di antara liga terbaik di dunia. Tapi bila terlalu banyak kita tengok mereka melakukan kesilapan, ataupun kita tengok mereka terlalu banyak memberikan permainan yang 4/10, 3/10 ni, kadang-kadang kita hilang keyakinan kepada mereka kan. Oh, mungkin skuad ni tak cukup bagus lah. Mungkin mereka sendiri problem tak cukup kualiti. Kita akan ada sentiasa ada macam tu kan. Aku juga sama dengan Roma. Ketika De Rossi ambil alih, game pertama dia menentang Hellas Verona, menang. Okay, new managers bounce. Selepas itu 2-3 perlawanan selepas itu juga menang. Aku tahu okay, ni masih lagi new managers bounce. Kita tengok. Fast forward to 9 matches later, mereka hanya kalah sekali. Dan kekalahan itu pun hadir ketika mereka menentang pendahulu Liga Serie A, iaitu Inter 4-2. Dan Inter adalah kebetulan Inter adalah pasukan dalam 5 liga terbesar di Eropah, bolos paling sikit. Jadi tak ada pilihan lah. Tapi game tu sebenarnya rancak. Game tu sangat fight. Game tu 4-2. Dan pada masa yang sama, mereka juga melihatkan diri ke peringkat seterusnya di Europa League, menewaskan Feyenoord Rotterdam. Esok pagi, Kish, mereka akan melayan kunjungan Roberto De Zerbi dan anak-anak buah dia, Brighton, Hove and Albion, di Stadio Olimpico. Jadi aku sangat gembira. I'm planning to watch esok, Kish. Aku tak tahu macam mana aku akan record kat Astrogo mungkin untuk aku tonton. Dan tapi ini adalah satu perlawanan yang sangat aku tunggu-tunggu, dan long may it continue. Mungkin dia juga akan ditawarkan jawatan penuh selepas satu period interim yang sangat successful ni. Kau tahu bila dia orang umum yang Jose Mourinho dipecat, beberapa hari sebelum tu aku dah baca satu artikel daripada James Horncastle dekat The Athletic, di mana dia menceritakan bagaimana di kota Rome, Jose Mourinho, walaupun AS Roma sedang mengalami masalah prestasi, tetapi Jose Mourinho has enough credit in the bank. Disebabkan apa yang telah dia bawa dan lakukan buat peminat-peminat AS Roma yang dah bertahun-tahun tak pernah merasa apa yang mereka rasa di bawah Jose Mourinho. It felt like the football fever dah pulang ke Stadio Olimpico di bawah Jose Mourinho kan. The little intangibles yang kau tak boleh ukur impact Jose Mourinho in that sense. So diorang berpendapat bahawa ada credit in the bank. So keputusan nak pecat Jose Mourinho tu dilihat sebagai sesuatu yang boleh menimbulkan ketidakpuashatian di kalangan penyokong. Tetapi all that noise berjaya dikurangkan dengan individu yang mereka lantik untuk mengganti Jose. Kerana if there is a man that Romanistas could possibly love more than Jose Mourinho, it could only be Francesco Totti or Daniel De Rossi. Seorang individu yang dilihat sebagai true Roman prince once upon a time, individu yang mendedikasikan hampir keseluruh kerjaya bola sepaknya bersama AS Roma saja. Dan satu musim yang dia tak main dengan Roma pun, dia keluar nak mencari pengalaman di Boca Juniors, another club dengan religious fan following kan di Argentina. So Daniel De Rossi dah masuk, dia dah bangkitkan pasukan, dia dah restore a sense of happiness di muka pemain. Persoalan aku nak tanya kau sebagai individu yang dah mengikuti AS Roma for the last few years, under the Daniel De Rossi stint so far, pemain AS Roma mana yang paling menyerlah? 3.
Siapa? Lorenzo Pellegrini, kapten, hampir setiap perlawanan jaringan gol di bawah Daniel De Rossi. Nombor 2 adalah Romelu Lukaku. Romelu Lukaku juga direhatkan dalam satu perlawanan Serie A, kuasa 2 ataupun 3 perlawanan yang lalu, dan hanya masuk setengah jam berbagi permainan. Di mana dalam musim ni Lukaku tak pernah rest kalau dia available. Mourinho akan sentiasa pakai dia sebab Mourinho tak ada pilihan. Dia tak ada Tammy Abraham sekarang. Betul. Ni. Sama juga dengan De Rossi, dia tak ada Tammy Abraham, tetapi itu menunjukkan satu perspektif management yang lain untuk aku. Jadi nombor 2 adalah Romelu Lukaku, dan yang ketiga adalah of course Paulo Dybala. Paulo Dybala. Hari tu ada satu klip hari tu. Hantaran tinggi, first touch. First touch dia punya level of how clean it was. Bola tu tak melantun, Faiz. Kena kaki and it just stuck there. It didn't even bounce. That's how smooth dia punya first touch. Dan dia kuasa dapat La Joya. Dia dapat kebebasan baru. Bukan kebebasan baru lah. Dia dapat tenaga tambahan baru lah. Sebab dalam 5 ataupun 6 minggu terakhir Jose Mourinho di AS Roma tu, dia pun tak dapat main banyak. Sebab dia dibelenggu masalah kecederaan. Bagi aku sampai sekarang, I'm standing with this. Aku rasa 5-6 minggu terakhir tanpa Dybala itulah yang menentukan nasib Mourinho pada ketika itu. Antara faktor besar dia. Jadi ketiga-tiga player ni, Pellegrini, Lukaku dan juga Dybala, ada late resurgence daripada mereka. Termasuk juga naik ketua pasukannya iaitu Mancini. Dan sekarang ni diorang pun ada satu lagi tenaga tambahan baru yang pulang daripada kecederaan, iaitu Chris Smalling. Aku rasa AS Roma is in a strong position untuk mendapatkan tempat keempat tu, tempat that elusive 4th place. Okay lah. Kita tengoklah hujung, mana tahu Daniel De Rossi boleh juara Europa League, boleh layak terus. Betul.